صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قيل زرتم بما رجعتم أكرم الخلق ما نقول رجعنا بكل خير اجتمع الفرح والأصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم فعلمنا من علمك يا عليم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد إخوة الإيمان، kakak, ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak yang saya muliakan, alhamdulillah pagi Senin ni kita masih bersama dalam sesi yang ke-19, saya rasa lah 19. Kita teruskan bersama surah Ali Imran, masih pada juzuk yang ketiga, iaitu ayat, insya-Allah, ayat 69 hingga ayat 70 ampere. 697 ampere ya. Baik, kita bersedia insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا
الآخرة واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wallahu ba'du. Ayat 69, segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tak sedar. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah tentang kelahiran Nabi SAW dan seumpamanya, padahal kamu menyaksikan kebenarannya, kamu melihat dan mengetahuinya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Lima talbisunal haqqa bil batil. Ya. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesama mereka, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman pada awal siang. Subuh semayang, pagi beriman. Dan ingkarilah pada akhirnya, potongkan di kafir, di kufur, dia tak semayang, agar mereka kembali kepada kekufuran. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Kita punya kumpulan je. Jangan dongar cakap Muhammad ko, Abu Bakar ko, Umar ko, jangan. Dongar cakap geng kita je. Kata Yahudi. Ya. Katakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Innal huda hudallah. Okay? Janganlah kamu percaya bahawa seseorang akan diberikan seperti apa yang mereka seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahawa mereka akan menyanggahmu di hadapan Tuhanmu. Katakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kurniaan itu al-fadl, ya, kurniaan itu di sisi Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam ilmu Allah, dalam kekayaan Allah, dalam genggaman Allah. Allah nak bagi siapa, tuan-tuan, terpulang. Allah bagi kurniaan itu, tuan-tuan, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah maha wasi'un alim, maha luas lah, maha mengetahui, maha luas anugerahnya, maha mengetahui keperluan siapa yang layak diangkat menjadi nabi, yang layak diangkat menjadi wali, yang layak untuk meneruskan, untuk melaksanakan ibadah, kerja-kerja dakwah ini. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kerana pada ayat 74, dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, Allah itu Dzul Fadlil Azim, memiliki kurniaan yang sangat agung, yang sangat besar. Okay, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah inilah ayat-ayat yang kita nak baca. Dah kono Syai Zanjabil keluarlah semua angin ni, tuan-tuan. Syai Zanjabila. Okay, insyaAllah pagi ni kita teruskan masih juzuk yang ketiga. Sampailah ke Mesir nanti insyaAllah masih juzuk 3 insyaAllah. Balik Mesir esok kita sambung juzuk 4 insyaAllah. Baik. Qala radhiyallahu anhu, kata Syekhuna Prof
Dr. Wahbah Az-Zuhaili Asy-Syafi'i Asy-Syami pada siri yang ke-19 untuk kelas kita pagi ni buaya sekalian. Okay, iaitu percubaan sebahagian ahli kitab untuk menyesatkan para sahabat Nabi dan kita semua, dan mereka ni suka main sentimen agama, tala'ub, ya, suka mempersendakan agama, asabiah yang sangat sempit yang dimainkan oleh sebahagian pendeta Yahudi. Baik, pada ayat 69 yang telah kita mulakan tuan-tuan tadi, ayat itu merujuk kepada perbuatan sebahagian pendeta untuk mengajak 3 sahabat besar Nabi supaya murtad. Siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka ini cuba disesatkan, cuba diracuni pemikiran akidah mereka oleh Yahudi. Itu ayat 69 tadilah. Kenapa disebut waddat ta'ifah? Sekelompok Yahudi bercita-cita, berhasrat sangat supaya menyesatkan sahabat Nabi. Sahabat yang tersebut telah kita bacakan namanya tadi. Qala, adapun ayat 72 tu dia apa tuan? Semayang subuh, maghrib, isyak hanyut. Isyak semayang, subuh ke laut. Tu macam itulah. Tapi dia macam kita ni, na'udzubillah min dzalik lah. Dia sebab dia malas. Dia bertangguh tu sebab dia macam-macam lah alasannya, busy lah apalah. Tapi ini memang menolak, memang mengkufuri, memang memperolokkan. Ini yang jadi kafir. Clear. Ketika Al-Imam Ibn Ishaq meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Sayyidina Abdullah, berkata Abdullah bin Saif, Adi bin Zaid, Haris bin Auf, mereka berkata sesama mereka, jom, ta'alau, jom kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan sahabatnya di waktu pagi, dan kita murtad di waktu petang. Jadi nama-nama ni nama-nama Yahudi lah. Abdullah bin Saif, Adi bin Zaid, Haris bin Auf. Apa tujuan kita buat macam tu? Subuh kan kita ada kuliah tafsir pagi, kita ikut. Asar kita hilang, maghrib kita tak ada, kuliah maghrib kita tak ikut, supaya kita dapat talbis, kita dapat mengelirukan pengikut Muhammad itu. Jadi dia confuse, mereka akan jadi confuse. Dengan harapan, tuan-tuan, memang kita ni suka ikut dua golongan ni. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kan, kamu pasti meniru gaya dua umat terdahulu, kamu ikut dia. Hatta mereka masuk ke lubang mana? Lubang cacing. Cacing tak canggih. Hadis sebut lubang dab. Kalau masuk lubang biawak pun, kalau kata tindik telinga, tindik lidah, tatu sebelah mata, ikut sebiji diikut kapi itu. Walaupun dia masuk ke lubang mana tadi tuan-tuan? Lubang dab. Lubang biawak pun kita ikut, bangga dengan sunnah kapi, sunnah Yahudi, perangai Nasrani, itu diikut sebiji tanpa rasa segan dan silu. Tapi nak ikut sunnah Nabi, bapak malu, bapak takut. Tuan-tuan, maka ada hadis, ini juga riwayat kita dengar pada maulid baru ni daripada Al-Habib Mahdi bin Hamid hafizahullahu ta'ala. Masa makan ceritanya, betul ke bacaannya sanana, bukan sunana, sanana. La tattabi'unna, dalam riwayat di sini, la taslukunna sanana man qablakum shibran bi shibrin, sejengkal sehasta, kau ikut sebiji-sebiji. Kalau masuk dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, kau akan follow dia sebiji. Sahabat kata, al-yahudu wan nasara, betul ke itu Yahudi Nasrani ke Rasulullah? Nabi kata, qala faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasrani yang kau bangga-banggakan nak ngikut ni? Faman idzan wabillahi taufiq. Ini riwayat Imam Ahmad ibn Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, maka sebab itu perbuatan mereka bertiga ni dengan tujuan mengelirukan sebahagian sahabat. Jadi nanti dia orang macam kita lah, cenekeh. Kejap datang, hilang tanpa sebab, hilang tanpa dikesan, wuyub tak ke mana.
kan, ada 2 hari hilang 2 bulan kan, datang Zuhur, Isyak dah tak ke mana apa ya. Itu tuan-tuan strategi Yahudi, ya. Dia acah-acah nampak macam beriman, tetapi sebenarnya dia akan berikan impak yang besar untuk mengelirukan sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan lanjutannya mengikut Imam Ibnu Abi Hatim daripada Imam Suddi daripada Imam Abi Malik radhiyallahu anhum. Qala Abi Malik, Yahudi tuan-tuan, dia akan berkata kepada pendeta-pendeta mereka, dipanggil ahbar, pendeta-pendeta mereka. Okey, dia kata kepada orang-orang bawahan, kau jangan ikut agama lain, ikut Dan-nya, ikut saya je. Jangan belajar dengan ustaz lain, dengan Dan-nya belajar. Jangan pergi syekh lain dan Dan-nya syekh. Itu pun satu persoalan yang perlu kita perhalusi lah. Boleh ke kita hanya berpada dengan satu guru sahaja? Ini satu persoalan tuan-tuan, ya. Tetapi kalau guru tu memang dia package semua ada, okey lah. Dia guru syariat, dia guru tajwid, dia guru makhraj, dia guru hadis, dia memang mahir syariat, dia juga orang tarikat, dia ahli hakikat, okey on. Tapi kalau guru kita tuan-tuan tak lengkap lagi ni, kan? Dia tak boleh memenuhi semua bidang. Jadi kita guru kita mesti ramai, tuan, tapi pastilah guru yang mursyid, yang boleh membawa kita kepada kebaikan lah, kebenaran. Baik. Qala, ya tuan-tuan, yang kita nak cerita ni tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha. Allah boleh sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Na'udzubillah min dzalik. Orang itu boleh sesat walaupun depan biji mata dia ada Quran. Dia boleh sesat walaupun dia 5 waktu dengar azan. Dia boleh sesat walaupun dia kerja di institusi agama. Dia boleh sesat tuan-tuan walaupun dia berpakaian agama. Nampak tak? Itu yang kita mesti sentiasa jangan terpedaya dengan mungkin sedikit ilmu kita, sedikit amalan kita. Jangan kita terpedaya. Serahkan segala-galanya hidayah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ihdinas siratal mustaqim. Okey tuan-tuan, jadi maknanya kalau kita tengok keserasian ayat pagi ni, pagi-pagi morning Isnin ni dengan yang minggu lepas, ya, maknanya minggu lepas kita cerita bagaimana perangai ahli kitab ni berpaling daripada kebenaran, kan? Dia memang suka cari pasal. Orang Nasrani, orang Majusi ni tuan, orang Yahudi khususnya, 2 kumpulan ini yang kita panggil ahli kitab, dia babitkan Nabi Ibrahim pun agama dia, kan tuan, sedangkan prinsip kita nak bawa ini ialah kalimatin sawa, kalimah sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia propaganda dia dahsyat ahli kitab tu, kan. Dia pelbagaikan corak macam mana nak rosakkan kita. Okey, dan di sini lebih nyata 69 hingga 74 ni lebih jelas bagaimana perancangan strategik mereka untuk terus merosakkan kita tuan-tuan. Maka berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 69 ini, iaitu sekelompok sahabat yang telah cuba diracun, cuba dipengaruhkan agar murtad, akan pergi kepada agama Yahudi. 3 telah sebab Sayyidina Muaz, Sayyidina Ammar dengan Sayyidina Hudzaifah. Ini semua sahabat besar radhiyallahu anhum ajma'in, kan. Tetapi nampaknya provokasi ini gagal. Contohnya gagal. Cuba tanamkan kebencian, tuan-tuan. Mereka cuba menimbulkan kekeliruan tentang Islam, tentang Nabi, ya. Biasalah dia akan guna modal, kalau kau kata Islam, kenapa kiblat kau menghadap ke Al-Aqsa? Tiru agama kita. Macam-macam lah provokasi yang mereka lakukan tuan-tuan. Mereka cuba menyesatkan orang Islam, para sahabat, tapi malangnya tuan, apa yang mereka buat itu sia-sia belaka. Dia tak sedar dia menyesatkan diri dia sendiri. Balanya balik kepada diri dia. Tuan-tuan, musibahnya kembali kepada diri mereka, yakni pendeta-pendeta, pendakyah, bukan pendakwah, pendakyah Yahudi ni, musibahnya kembali kepada diri mereka tuan-tuan. Mereka gagal mempengaruhi para sahabat, kerana sahabat alhamdulillah, masya-Allah, telah dibentuk tuan-tuan keyakinan mereka,
kerana suhbah mereka, kerana khidmah mereka, kerana ru'yah mereka, pandangan mereka, tatapan mereka kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat 70. Wahai ahli kitab, apa sebab kau kufur dengan ayat-ayat. Jadi ayat ni selalu kita sebutkan ada dua. Ayat yang matluwah yang kita baca, ayat yang manzurah yang kita lihat. Semua ayat tu dah dibentangkan, mukjizat Nabi tu dah dibentangkan. Okey, dan kebenaran risalah Nabi tu clear dalam kitab Taurat Injil ada sebut. Korang pun tahu cerita tu betul, bukan scam, tapi korang yang meng-scamkan diri korang. Faham tuan-tuan? Ya, jadi kau saksikan kebenaran, kejujuran, kehebatan, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab-kitab kamu didetailkan tentang ciri-ciri syama'il Nabi SAW itu. Tapi kau khabar tak ada, kau pinda. Wahai ahli kitab, apalah kau ubah-ubah, kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kan Nabi-Nabi semua, Nabi Ibrahim ke, Nabi Yusuf ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa, semua buat benda yang hak, tapi kau khabar benda yang sebaliknya. Okey, jadi dia orang punya pendeta ni kuat makan rasuah. Sistem gereja ni tuan-tuan, kalau kita baca sejarah zaman-zaman Rom dulu, dia orang lah dah mula mewujudkan sistem sekular. Sekular ni maknanya fasluddini 'anid daulah. Politik lain, agama lain. Agama tak boleh campur dalam bab politik. Kami yang putuskan segala-galanya. Tak boleh macam tu. Kita kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama tu yang mesti mengatur politik. Kalau tak, jahanam. Macam-macam perkara boleh jadi kan. Tuan-tuan, ini pemikiran Nasrani, memisahkan agama daripada sistem kehidupan kita. Dia campakkanlah, dia lemparkan macam-macam tuduhan, macam-macam keraguan, dia scam, tahrif, meminda itu dan ini dalam kitab-kitab mereka tuan. Dia sembunyikan tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas tertulis dalam kitab-kitab mereka tuan-tuan, iaitu Nabi Muhammad ini daripada Bani Ismail. Mereka nak Nabi akhir zaman daripada Bani Israel, Bani Ishaq, dua-dua anak Nabi Yaqub. Betul kan? Nabi Yaqub tuan-tuan bukan. Ya, Nabi Ibrahim ada tuan-tuan Ismail dengan Ishaq radhiyallahu alaihi wassalatu wassalam. Ya kan? Jadi tuan-tuan, dia orang nakkan calon itu mesti kalangan kroni dia. Tapi Allah lebih tahu siapa Nabi yang Allah nak letak, yang Allah nak angkat. Tuan-tuan kan? Jadi adanya Nabi Muhammad daripada nasab Arab Bani Ismail ini yang mengajar kita kebaikan, kebenaran, kitab, hikmah, sunnah, semua baik. Kamu tahu kamu dalam kesesatan, tapi kenapa kau tukar kenyataan itu? Kerana kau orang ni Yahudi, perangai hasad, dongki, dendam, kesumat, ini semua package lengkap mazmumah yang ada pada kamu tu. Tuan-tuan dan mereka ni tuan, sebab tu Nabi SAW sebut al-hasudu la yasudu. Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kan dalam hadis yang pertama saya baca tadi, orang yang hasad tak boleh jadi pemimpin, rosak rakyat dia. Hasad dongki, macam mana kau jadi pemimpin? Pemimpin kena adil. Jadi Yahudi ni nak jadi pemimpin tapi tak layak kerana perangai mereka tu hasadan min indi anfusihim, hati busuk. Tuan-tuan okey, qala, kita pindah ayat 72. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula perangai diorang yang suka makar kait. Makar ni, makr. Ingat tak ayat minggu lepas kot kita baca, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya dah betulkan tuan-tuan, jangan salah faham, jangan terpengaruh dengan sebahagian ahli politik yang ceramah atas pentas politik. Jangan percaya dengan mutawif yang tak khatam mengaji, tak mengaji tafsir, salah petik ayat. Wa makaru wa makarallah tu bukan kita kata kita nak buat program tapi terpaksa batal sebab hujan. Salah tu tafsir dia. Kan, alah kenapa tak jadi, kenapa cancel ni? Kita nak naik kabel car tak boleh. Oh, kita merancang, Allah merancang, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan salah petik ayat. Ayat tu betul, ayat 54 kan, 54 yang kita dah baca dulu, Ali Imran. Tapi tafsirannya salah.
Sebab di sini saya top up balik, saya kukuhkan pandangan ni tuan-tuan. Disebut oleh Syekh Wabah, thumma dzakara naw'an akhara min makrihim. Makar ni musang, makar ni scammer kan. Sebab tu ada scam Cina tu, scam macau ke apa nama tu, scam gila-gila punya scam, memang sebenar-benar hakikat scam lah, kait tipu daya. Jadi makar itu tipu daya musuh, bukan tipu daya kita. Kita bukan buat tipu daya, kita nak buat benda betul, tapi Allah tak izinkan masa tu. Jadi kita rancanglah yang lain, kita plan yang lain, tak berjaya, buat yang lain pula. Bukan maknanya kita merancang yang jahat, kita merancang yang baik. Jadi ayat wa makaru tak boleh letak pada perancangan yang baik, kerana makaru tu adalah perancangan bunuh Nabi, perancangan Yahudi nak menyesatkan sahabat. Itu maksud wa makaru. Tuan-tuan, antara strategi mereka apa dia? Pagi-pagi morning dia semayang subuh. Yang tak semayang subuh jemaah ni orang munafik. Tapi yang pergi subuh membongak ni ialah Yahudi. Pergi masjid. Potong kan murtad lah dia. Jadi orang kata, dia dah keluar daripada Islam lah. Dia dah jadi Yahudi lah, dah jadi Nasrani lah, dah jadi itu inilah. Supaya dapat mengelirukan sebahagian sahabat yang mungkin ada kalangan mereka yang belum mantap lagi iman. Kan, masih confused, masih belum ada keyakinan sepenuhnya. Dapat tengok Yahudi macam tu, kesudahan sebahagian sahabat pun boleh goyang. Tuan-tuan Jadi kita harap nanti, kata diorang ni, pembesar-pembesar ataupun pendakwah-pendakwah ni kata apa? Kita harap nanti ada diorang cayong kita ni. Pagi je kita beriman, petang kita rapi. Tuan-tuan Jadi ada yang disebutkan kisah Raja Rum, Herakla, tuan-tuan, iaitu bertanya Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu tentang, tuan-tuan, tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan abang ipar Nabi kan, dengan Sayyidah Ummu Habibah kan. Tanya Muhammad tu ada tak orang-orang yang murtad di kalangan sahabat dia. Kata Abu Sufyan, mana ada, semua mantap, tak ada goyang-goyang macam korang punya strategi, datang pagi hilang, petang hilang, pagi beriman, petang murtad. Tak ada, kita orang tak ada macam tu, alhamdulillah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah akan sempurnakan cahaya agamanya, walau karihal kafirun, walaupun kau orang tak suka, kau suka tu kau punya masalah. Tuan-tuan, agama tetap akan ibu mertua, bapa mertua terima kasih Haji Amin, bapa mertua Ummu Habibah, anak Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Terima kasih Tuan Haji Amin. Okey tuan-tuan, qala, itu dia kegagalan tuan-tuan. Mereka ni cuba sebut dengan lisan, kita beriman, subuh bagus, masjid pahala banyak, lisan, hati ingkar, hati kafir. Petang terus keluar Islam. Memang dia tak Islam pun, tapi dia cuba untuk mempengaruhi umat Islam dengan caranya begitu. Dan mereka tuan-tuan pada ayat 73 itu pula, dia berburak sesama dia kan, dia kata benda-benda macam ni jangan cerita kat orang Islam. Islam tu betul, Muhammad tu benar, jangan cerita kat dia, jangan pecah lubang. Kan, yang ini kita surukkan rapat-rapat, kita kunci maklumat ni. Tapi kita cerita yang buruk-buruk pasal agama mereka ni, agama Islam lah. Sehingga Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan, kita jangan bagi can kat orang Islam ni, gitulah. Jangan bagi muka, kita hantam habis-habis. Kan? Tuan-tuan, ini antara huraian Imam Ibn Kathir terhadap ayat 73 ni. Okey, kita surukkan maklumat yang benar ni, kita cerita yang sebaliknya. Kan? Kalau berhujah pun mesti mantap, mesti berani berdebat, mesti kita kena menang. Goreng macam nak goreng, yang penting menang. Inilah dia sikap tuan-tuan orang Yahudi. Tuan-tuan kalau ada geng-geng kita ni cuba dipengaruhi, dihasut, kalau bahasa begitulah, diajak untuk beriman dengan syariat Muhammad, jangan terima. Tuan-tuan itu antara pakatan perbincangan sulit orang-orang Yahudi. Tuan-tuan ataupun Prof Wahbah di sini memetik kalam Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhuma. Katanya jangan pula ilmu ni tersebar, nanti orang Islam ikut pula, dia belajar pula benda yang betul ni. Kita tak mau orang Islam belajar benda yang betul, kita nak orang Islam belajar benda yang salah. Kan, orang Islam ni nanti iman dia mantap, macam orang Hamas lah kita kata.
Mantap. Setakat ni alhamdulillah masih bertahan 3 bulan, 4 bulan dan terowong 4 tahun, tak ada hal. Hidup dah. Kan tuan-tuan kan? Kita nak goyangkan iman mereka. Okey? Kita jangan bagi mereka percaya dengan tunduk dengan Muhammad. Ini tuan-tuan antara perancangan mereka, tuan-tuan, dan mereka lupa bahawa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa Allah boleh bagi hidayah dengan apa-apa asbab. Kan minggu lepas saya cerita, doktor Jerman itu beriman kerana terdapat hadiah Quran, terbuka ayat 17-18 surah Kahfi, cerita matahari masuk celah gua, cerita tentang anjing Ashabul Kahfi. Dia study, buat kajian, beriman dia sebab surah Kahfi. Dia kata, ada kita dengar cerita muallaf ni beriman sebab dengar azan. Ada kita dengar apa tuan-tuan? Astronomi daripada India. Tuan-tuan kan? Dia kaji tentang Kaabah. Dia kaji kenapa cahaya di Kaabah ni tak pernah padam. Kenapa cahaya di maqam Nabi SAW ni tak pernah padam. Dua tempat ni sentiasa menyala, sentiasa bersinar. Kaji punya kaji, oh ini bukan perbuatan manusia, tapi pencipta alam ini. Mengucap dia si orang India ni. Tuan-tuan kan? Jadi macam-macam asbab Allah boleh bagi hidayah. Begitu juga tuan, macam-macam asbab kita ni boleh terkelucih, boleh tersingkir daripada kerangka kelompok Islam. Nampak tak? Mungkin kita nanti jadi macam, ya Allah, di zaman sahabat Imam Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, tuan-tuan, Ibnu Saqa nama dia. Murtad dia. Seorang mufti murtad, Maulana murtad. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, ilmuwan Islam murtad. Ini juga tuan-tuan, hidayah, petunjuk, kesesatan, semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang menjadi keperluan kita, kewajipan kita ialah mencari, mengekalkan istiqamah dalam jalan hidayah ini. Jalannya terang, pencerahannya mantap, penjelasannya jelas sangat. Maka sebab itu orang Yahudi gagal mempengaruhi para sahabat dengan makar mereka tadi, makir, tipu daya mereka, perbuatan mereka, tuan-tuan, gagal nampaknya memperdaya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuba tukar watak Nabi, dia bunuh karakter Nabi ni, membunuh karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nampaknya semua hampa belaka. Allah menjaga, memelihara syariatnya. Tanda Allah jaga syariat ialah Allah menjaga kekasihnya, pembawa syariat al-musyarri' wal mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka korang jangan perasan korang ada kuasa, ada senjata, ada ekonomi, ada politik dunia kau pegang, kau boleh buat semua. Tak. Hidayah itu al-mu'ti, yang maha pemberi, al-hannan wal mannan al-wahhab. Allah, tuan-tuan, al-mani', yang mencegah, yang melarang juga ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat 74 penutup itu kata Syekh Wahbah, Allah bagi iman, Allah bagi kepandaian, kecerdikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nampak tak? Jadi tuan-tuan baca yu'til hikmata man yasha. Allah bagi ilmu pada Luqmanul Hakim contohnya kan. Allah bagi ilmu kepada budak yang mak bapak dia pun tak semayang, tapi mak bapak ni ada keinsafan. Dia kata tak apalah, aku muka tatu, lidah bertindik, semayang takkan ada, aku hantar anak aku solat hafiz lah. Tuan-tuan kan, anak yang itu walaupun keluarga yang porak peranda lah kita kata, tapi budak tu Masya Allah, dia esok jadi mufti, dia jadi ulama, ada macam tu kan. Anak lanun jadi qadi, ada macam tu. Anak tokey judi, dia jadi imam besar, ada begitu tuan-tuan. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan-tuan, maknanya ilmu ni kita tak kata oh dia bapak dia tok guru pondok, confirm anak dia tok guru. Tak, dia tak diwarisi begitulah. Iman dengan ilmu tak diwarisi begitu. Usaha, cari, minta pimpinan Allah, cari guru mursyid, baru dia dapat. Faham tuan-tuan kan? Sebab tu tak mesti orang alim tu dia melahirkan anak yang alim kan, dan tak semesti bapa yang jahil itu melahirkan anak yang jahil. Boleh jadi bapa yang jahil, anak dia alim, boleh jadi begitu. Faham tuan-tuan? Jadi ini semua anugerah Allah. Kalau kita dapat kebaikan, alhamdulillah. Kalau anak tuan-tuan baik-baik berlaku, keluarga arwah Ustaz Nazlan,
Muhammad ialah ramailah anak isterinya 4 orang. Anak ramai Muhammad, dah saya tengok keluarga dia tuan dah boleh 1 Negeri Sembilan, dah jadi satu tim bola, dah boleh jadi semua ulama, ustaz-ustaz belakang. Kan, masya-Allah kan. Tunggu nanti Dr. Yusri ni dia 8 orang dah anak dia, baru dapat anak seorang lagi minggu lepas. So Isnin lepas kan. Tuan-tuan, masya-Allah. Tunggu esok 10 tahun akan datang. Dengan si Muhammad semua anak-anak dia pula tuan-tuan, yang perempuan pandai-pandai anak Dr. Yusri ni, insya-Allah kan. Ini memang keluarga ulama yang melahirkan ulama kan. Syekh Nuruddin tuan, tiga isterinya tuan semua anak kiai. Tiga isteri Syekh Nur tuan-tuan, daripada yang Umi di Bogor ataupun bonda yang di Kedah Keluang ataupun mama yang di Janda Baik tuan-tuan, semua bapa diorang ni, maknanya Pak Mutu Syekh Nuruddin semua ulama. Tuan-tuan tunggu nanti anak-anak cucu dia ni nanti semua insya-Allah dengan tarbiyah, kesungguhan, istiqamah sistem yang ada tu, ini semua insya-Allah melahirkan sistem ulama, anak-anak ulama. Tuan-tuan ini anugerah. Okey, ada orang yang Allah butakan mata dan pintu hatinya, pandangan mata hati tuan, Allah cop hatinya dengan sifat munafik, sifat kufur, kerana perangai dia, kerana kebusukan hatinya tuan-tuan. Maka tuan-tuan sekalian, masya-Allah Abang Anik ni macam berhajat ini 3 boleh kita haji sidik ya, sahibul fadlil mutlaq ya, iaitu Allah yang boleh bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Janganlah kau komplain dah apa yang Allah nak bagi. Mungkin kita ni bukanlah keluarga Qori, tapi dia rajin belajar dengan ustazahnya, kena marah dengan ustaznya, pergi ambil talaki, pergi pula Mesir sebulan duduk talaki, pergi pula Madinah sebulan ikut Kak Nur dengan Abang Azhar, duduk sebulan pula kat Madinah talaki lagi. Asal tak ada pandai dah, asal kerja lembaga hasil, bukanlah kerja jatah agama LHDN. Tapi dia rajin tu tuan-tuan, dapat buka tahfiz deh Kak Nur dengan Abang Azhar kan. Apa makna tuan? Usaha kerajinan Allah bagi. Masya-Allah kan tuan-tuan jadi oi Yahudi, oi Bani Israel, kau jangan ingat Nabi tu kalangan kau ya. Nabi tu Allah boleh pelbagaikan dalam, bukan hanya Bani Israel tetapi Bani Ismail Arab juga Allah boleh angkat sebagai Nabi yang paling mulia, yang melengkapkan seluruh risalah, seluruh para anbiya wal mursalin. Okey tuan-tuan maka sebahagian panduan kita pada pagi ini insya-Allah, antara kesimpulan yang disebut oleh Prof Saidi Wahbah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, iaitu kita dah bentangkan tadi bagaimana dengkinya Yahudi tuan-tuan terhadap kita orang beriman. Dia cari jalan, buat apa strategi. Dia tak tidur malam, kita subuh pun tak bangun. Macam mana nak menang? Kan tuan-tuan? Dia rajin baca Taurat, dia tuan-tuan hafal Quran, kita Quran pun tak baca. Macam mana nak menang? Tanyalah diri sendiri masing-masing. Kan mereka tuan-tuan memang merancang sehabis mungkin. Segala kekuatan mereka, dia ni pandai, cerdik membohong lah. Dia manfaatkan kecerdikan dia, kekayaan dia, macam mana dia nak benteng negara haram dia tu, macam mana dia nak sailang penghapusan etnik Gaza, Palestin. Ini semua mereka secara terancang tuan-tuan. Maknanya smart lah, bijak lah dari sudut itu. Yang diperbodohkan umat Islam yang tidak sedar, yang tidak ingin balik ke pangkal jalan, berpegang kepada kesempurnaan syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, begitulah keadaan impian orang kafir bil khusus untuk menarik kita murtad kepada agama Yahudi, kepada agama Nasrani tuan-tuan, ataupun apa-apa agama. Yang penting kau jangan Islam, kau bukan Muslim, cukup. Lain on. Sebab al-kufru, selalu saya sebut dulu-dulu, millatun wahidah. Apa dia al-kufru millatun wahidah? Kekafiran ni tuan, agama yang satu. Apa nama dia pun dia sebenarnya kafir kan. Tak kisahlah nama dia nama Mu'tazilah kau, nama Syiah kau, nama dia Kahak kau, apa nama tuan-tuan, lari daripada syariat akidah yang sebenar, maka itu kafir. Samalah, dia satu je, tauhid ataupun syirik. Kita tauhid Islam, alhamdulillah. Tuan-tuan jadi tuan-tuan, mereka nampaknya gagal lah. Ada orang Melayu kita dulu-dulu kan, orang cerita zaman-zaman Natrah di Singapura dulu kan tuan-tuan, kenapa dulu sistem belumlah
orang perempuan yang bertudung secara lengkap sempurna. Agak orang perempuan ni dulu kalau pakai kain pelekat, kain batik tu dah beriman dah, wali songo dah tu. Tudung tak pakai, boleng. Kadang-kadang saya pun confuse juga. Isteri kiai ni, tok guru besar, bini dia tak bertudung, pakailah baju apa tu, baju kurung ke baju apa tu. Kan, kalau ada mengaji di Azhar tahun 60-an 50-an, ada scarf ke, betul ke? Jambul remus tu keluar macam datin-datin tu, itu pun dah kira wali songo dah tu zaman itu kan. Tak tahu, saya pun menarik juga, saya nak kaji juga tu, kenapa kiai tu dia tak sampai ke ayat kewajipan hijab aurat yang sempurna. Kita pun perlu buat satu kajian lah, kenapa budaya sebahagian masyarakat begitu, padahal dia ni tahajud tak tinggal ni. Cari Senin kan, tak ada pergi macam saya pagi morning dengan Azam tu, dia pergi teh halia kat Pasma, tak ada dah. Poso Senin Khamis poso. Tapi kenapa dia punya aurat dia tak sempurna? Itu satu persoalan. Tetapi jangan lupa ada pula sekelompok tu, dia punya pakaian tuan kalah orang yang pakai niqab lagi ni, yang mata pun tak nampak, ada juga zaman itu. Jadi dua, mungkin saya rasa, mungkin saya simpulkan awal lah, yang ni satu grup yang agak terlampau menjaga, yang ni terlampau longgar. Kita tak mau terlampau ketat, terlampau longgar, kita ambil jalan tengah, wasatah, wasatiyah. Tuan-tuan Tetapi apa yang Syekh sebut di sini, kata Prof Wahbah, gagal, khabu wa khasiru, mereka tak dapat nak pengaruhi semua sahabat, ataupun seorang sahabat pun tak ada. Tuan-tuan, orang Yahudi Nasrani ni orang yang cetek akal, tuan-tuan, poning lalat, bermimpi di siang hari, sufahaul ahlam, tuan-tuan, kerana sahabat akidahnya telah dipasakkan lebih kuat daripada gunung, kan, tak boleh digoyang. Tuan-tuan dan kita berpegang dengan konsep wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, syariat yang tinggi, yang mulia. Kita jadi mulia kerana menjunjung syariat ini. Okey. Dan antara benda yang tuan-tuan kita tolak dari sudut logik dan sudut adatnya ialah, iaitu orang-orang ahli kitab ni suka mencampur adukkan. Sedangkan hak itu benda yang ablaj, yang nyata jelas. Mereka tahu benda Muhammad itu benda yang hak, tapi tuan-tuan, kerana dengki itu tadi, mereka tak mahu terima, maka timbullah perasaan apa tadi, makar, tadlis, khida'. Ni cuma scam-scam ini tuan berlaku, cuba nak tadlil, menyesatkan, tashkik, meragukan. Kalau Wahabi, tabdi', membida'ahkan. Kan heboh nak menyalahkan Ustaz Zahid Durus, buat forum 3 orang kutuk Ustaz Zahid Durus. Kan orang tu memanglah tak disijil, tak adalah degree dia, tapi jasa dia pada umat lebih baik daripada jasa kau bertiga yang kutuk dia tu. Kan ini tuan-tuan, penyakit tu, cari point lah, membida'ahkan orang. Ini perangai-perangai Yahudi lah tu, tadlil, tabdi', tafsik, tashkik. Ulama kata letakkan meneta wazan taf'il, ini perangai dia lah tu. Kan kemudian tuan-tuan, kembali pula untuk kufur, untuk murtad, tuan-tuan, dengan gerakan sahyani, sahayinah bahasa Arab, tuan-tuan. Dan kadang-kadang perangai diorang ni macam budak-budak hingusan, Subyaniyah Ta'isyah, tuan-tuan kan. Jadi yang terpengaruh dengan budak hingusan ni ialah orang hingusan je, yang terpengaruh dengan kojo bodoh ni orang bodoh je. Tuan-tuan, mempermainkan agama, memperolok-olokkan sunnah Nabi SAW, ini kojo Yahudi. Tapi terpengaruh jugalah geng-geng sekular ni tuan, itulah kojo dia kan, meragukan sunnah, meragukan tentang Quran, itu memang kojo dia orang lah. Tuan dan ingat bahawa kenabian itu Allah pilih, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Tuan-tuan, Allah pilih yang paling tepat, yang paling sesuai. Itulah Nabiyyunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda itulah Nabi Isa bin Imran, Nabi Isa tuan-tuan bin Maryam alaihi salam. Tuan-tuan, itulah sebelumnya ribuan tahun sebelumnya Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Itulah Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Sulaiman bin Daud,
Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam, wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Semua tuan-tuan bawa benda yang cantik-cantik, yang elok-elok, kan, bukan merapu, bukan merepek. Tuan-tuan, moga-moga hidayah ini masih melekat di hati kita. Allah pilih kita untuk meneruskan, tuan-tuan, kehidupan sebagai hamba-Nya, tuan-tuan, menyumbang sesuatu untuk agamanya, tuan-tuan, ya, membuat sesuatu yang menambah kebaikan dan kebahagiaan kita di alam kubur nanti. Maka tuan-tuan, itulah yang kita harapkan kita dapat, tuan-tuan, dalam kubur, menjawab soalan-soalan, kita merentasi rintihan sirat dengan sejahtera, tuan-tuan, sampai ke tujuan kita, redha Allah, ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Okay? Jadi itulah yang sempat kita bincangkan Amin pada pagi ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira saya tak dapat nak top up apa yang Syekh Al-Imam Ibn Ajibah sebut. Cuma maknanya disebutkan kita jangan jangan memperlekehkan bakat seseorang, maknanya potensi, kelebihan lah, anugerah. Katalah anak jiran kita dia dapat skor bagus SPM-nya, kan, insya-Allah doakan anak-anak kita begini dah mula oral SPM, kan. Anak kita, ada anak jiran kita ke Maghribi dah, ada anak buah kita ke Yaman dia, betul kan, ada sepupu kita kahwin dengan Syarifah Habibah dah, contoh, kan. Jadi selagi benda tu menepati syariat, kita jangan ada isu lah untuk condemn, untuk dengki. Kenapa anak aku tak dapat? Kenapa bukan aku yang jadi? Jangan persoalkan begitu, tuan-tuan. Kenapa dalam gambar murid ni Syekh tu sayang kat dia? Kenapa dia yang mimpi Nabi dulu? Kan? Jangan, tuan-tuan, kita ada prasangka begitu. Kerana prasangka begitu juga, kata Imam Ahmad Ibn Ajibah dalam Bahrul Madid ini, tuan-tuan, duit tuan-tuan dah banyak ni, saya akan beli 2 set insya-Allah kitab Bahrul Madid ni. Kita akan hadiahkan kepada Syekh nantilah. Tuan-tuan, 2 set saya akan beli sebab sumbangan alhamdulillah meriah, mencukupi untuk kitab. Dan saya juga akan beli kitab top up sikit lah untuk rujukan saya, dan kita akan top up sikit banet kitab-kitab zikir pun kita akan top up supaya nanti orang datang ke sahah, stok kita mesti ada lah insya-Allah kitab-kitab rujukan tarikat tasawuf, lebih-lebih lagi dalam manhaj Ja'fari insya-Allah, tuan-tuan. Jangan rasa dengki, tahun ni kita tak dapat pergi, tak apa, tahun depan kita pergi insya-Allah, kan, tuan-tuan. Kalau mungkin bukan giliran kita jadi YB, mungkin penggal akan datang, kita akan diangkat jadi YB. Begitu, kita tak ada isu dengki, tuan-tuan. Kita buat kerja sebagai hamba, tuan-tuan. Kita teruskan usaha yang gigih untuk meraih redha Allah. Kita berdoa supaya kita tidak terpaling. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kekal dalam iman. Ini Nur Farah ni saya ingat Ustazah Dengkil, ini guru di mana, Jais, guru untuk geng-geng muallaf. Rizal, kau hantar sikit Rizal apa ni, apa kau punya maman tu, kalau tak payah maman kau hantar lah sikit peluru nak pergi Mesir ni, kan, apa-apa lah kalau ada sumbangan untuk kita bawa ke hall Rizal. Dan semua tuan yang nak infak lagi, saya terima je, transfer dalam akaun saya, insyaAllah. Nak bagi cash pun boleh. Apa tadi, moga-moga ni, kalau saya tak silap lah, Puan Nur Farah ni, agar terus membantu saudara-saudara yang mu'alaf. Kita semualah buatlah mana yang patut, mana yang kita mampu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok insya-Allah. Terima kasih.